Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Pada kali ini kita teruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dalam unit 10 Cergas dan Sihat. Bagi kali ini tajuk yang kita akan pelajari dan bincangkan ialah berkaitan rahsia satria, daya tahan dan kekuatan otot. Dalam setiap kita melaksanakan aktiviti harian, terutamanya dalam aktiviti sukan, kita mesti memerlukan kekuatan dan daya tahan otot supaya setiap pergerakan yang kita laksanakan dapat dilakukan dengan baik dan sempurna dan yang penting mengelakkan kita berisiko kepada kecederaan. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran, kita lihat dulu standard pembelajaran ataupun objektif yang murid akan capai. Melalui standard pembelajaran 3.4.1, di akhir nanti murid dapat melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Seperti yang dinyatakan di sini, contohnya separa cangkung, ringkuk tubi separa, bangkit tubi, jengkit kaki setempat, lentik belakang berselang-seli tangan dan kaki, hamstring curl, tekan tubi ubah suai atau tekan tubi, tekan tubi ubah suai ni untuk perempuan, plank, melompat menggunakan satu kaki gantian dan oblique curl dalam jangka masa 20 hingga 30 saat. Jadi semua contoh-contoh aktiviti bagi meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot ini kita mungkin tidak dijelaskan ataupun tidak pelajari sepenuhnya dalam rakaman ini. Tapi cikgu akan berikan beberapa daripada contoh-contoh aktiviti tersebut untuk murid teliti dan pelajari dan dapat laksanakan dalam tugasan. Okey, bagi standard pembelajaran 4.4.1, murid dapat menamakan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan otot dan daya tahan otot. Dan yang terakhir, melalui standard 4.2.1, murid dapat mengaplikasi prinsip FIT iaitu frekuensi, intensity, time and type dalam meningkatkan kapasiti aerobik. Okey, mari kita lihat dulu apa yang dimaksudkan daya tahan otot. Daya tahan otot ialah kemampuan otot melakukan aktiviti berulang kali dalam jangka masa yang lama. Manakala kekuatan otot pula ialah kemampuan otot melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan dengan menggunakan daya yang maksimum. Setiap kali kita melakukan aktiviti sama ada dalam sukan ataupun aktiviti harian di rumah, kita mesti melaksanakan juga ataupun melakukan perkara-perkara yang melibatkan daya tahan otot dan kekuatan otot ini dalam satu masa. Okey, maklumat ini cikgu ambil daripada sumber internet melalui infopendidikanjasmani.blogspot.com. Apakah faedah melakukan latihan daya tahan otot? Mari kita lihat apakah faedahnya. Yang pertama, dapat melakukan aktiviti harian dengan baik. Kerana setiap hari kita akan bangun, bergerak, berjalan. Mungkin kita memerlukan untuk mengangkat sesuatu barang ataupun melakukan satu perkara yang melibatkan bebanan. Contohnya kita menaiki tangga. Itu sebenarnya adalah latihan ataupun perkara-perkara yang melibatkan otot pada tubuh kita, dan jika kita dapat melakukan latihan ataupun senaman melibatkan otot-otot yang tersebut, ia akan mengurangkan beban ataupun kesan kepada otot ketika kita melakukan aktiviti harian. Okey, yang kedua, ia juga mampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang-ulang. Maksudnya, apakah aktiviti harian yang kita buat secara berulang? Contohnya berjalan. Kita menggunakan otot di bahagian kaki. Di bahagian kaki kita ada otot apa? Di bahagian kaki kita bermula daripada atas pinggang ke bawah di hadapan. Kalau kita pegang bahagian itu hadapan, kita kata bahagian peha itu dinamakan quadricep.
Nama ototnya quadriceps, di belakang namanya hamstring. Dan di bawah, di bahagian betis namanya otot gastrocnemius. Jadi otot-otot ini sebenarnya digunakan waktu kita melaksanakan aktiviti harian, terutama ketika berjalan ataupun berlari. Okey, yang ketiga, ia juga dapat mengurangkan risiko kecederaan atau kemalangan semasa melakukan aktiviti. Ini amat penting apabila kita menjalankan aktiviti fizikal yang lasak seperti bersukan. Dan kalau kita tak biasa melakukan latihan untuk meningkatkan daya tahan otot dan kekuatan otot, sudah pasti apabila kita bersukan, kita terdedah ataupun memaksa otot-otot kita bekerja lebih keras, dan akhirnya jika otot ini tidak mampu, boleh menyebabkan ia tercedera. Okey, tahukah anda bahawa kebiasaan aktiviti daya tahan otot akan dilakukan bersama-sama aktiviti kekuatan otot? Mari kita lihat. Bagi meningkatkan daya tahan otot dan kekuatan otot, aktiviti latihan perlu dirancang mengikut prinsip FIT, F-I-T-T, dan berat badan individu sebagai beban. Okey, apakah itu prinsip FIT? FIT, F yang pertama bermaksud frekuensi, iaitu yang bermaksud kekerapan. Contohnya, kita jalankan secara 3 kali seminggu. Yang kedua, I bermaksud intensity ataupun bebanan. Bilangan ulangan yang dilakukan dalam satu masa. Contohnya, kita tekan tubi. Kita melakukan bilangan ulangan yang sama. Mungkin 10, 20 ataupun masa yang kita gunakan. Okey, yang seterusnya, time iaitu masa, iaitu berapa jumlah masa yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu aktiviti. Dan yang terakhir, type iaitu jenis. Jenis bermaksud apakah perlakuan ataupun jenis latihan yang khusus kepada otot tertentu. Okey, di sini kita kenali otot anda. Murid-murid juga boleh merujuk dalam muka surat 68 dan 69 dalam buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Okey, di sini dipaparkan beberapa aktiviti yang melibatkan penekanan khusus kepada otot-otot tertentu. Okey, kalau kita lihat gambar yang di atas itu, aktiviti bangkit tubi, iaitu aktiviti ini dijalankan secara keadaan berbaring dan kita mengangkat tubuh kita. Di samping itu juga lutut kita dibengkokkan separa. Jadi kita angkat, dan kesan pada otot yang akan kita tingkatkan keupayaannya ialah otot rectus abdominis ataupun otot yang berada di bahagian perut. Yang kedua, tekan tubi ataupun tekan tubi suaian untuk perempuan. Beza tekan tubi dengan tekan tubi suaian, bagi murid perempuan, dia perlu dibengkokkan lututnya dan disilangkan kaki belakang. Okey, otot yang terkesan untuk aktiviti ini ataupun kita untuk tingkatkan aktiviti ini untuk meningkatkan otot triceps, otot yang berada di bahagian bawah lengan tangan kamu. Kalau kamu dapat rasakan di bahagian bawah itu namanya otot triceps, yang di hadapan namanya bicep, B-I-C-E-P. Okay, yang seterusnya, aktiviti separa cangkung. Aktiviti separa cangkung ini, kita mencangkung separa seperti dalam gambar dan kita menahankan kedudukan tersebut dalam berapa saat dan kita kembali tegak dan ulang semula dengan aktiviti yang sama. Otot ini sebenarnya untuk meningkatkan kuasanya ataupun kekuatannya di bahagian quadriceps, di bahagian peha bahagian hadapan. Bagi pemain bola sepak, atlet-atlet larian dan melibatkan apa saja jenis permainan yang melibatkan aktiviti berlari, sebenarnya otot quadriceps ini amat penting. Dan seterusnya yang terakhir di bawah, hamstring curl ataupun kita menegakkan, kita tarik dan kita tegakkan. Kita ulang perbuatan ini dalam ulangan yang telah ditetapkan. Mungkin dalam 10 ulangan kita berhenti berehat. Okey, otot ini juga untuk meningkatkan di bahagian kaki, tetapi
adalah di bahagian belakang peha, iaitu bahagian hamstring. Sama fungsinya dengan quadricep. Otot ini apabila dia meregang, otot yang sebelah hadapannya quadricep mengecut dan sebaliknya. Apabila aktiviti otot kita ada tindak balas. Sama juga dengan bicep dan tricep di bahagian lengan. Jika otot tricep menegang, memanjang, otot bicep akan mengecut atau akan memendek. Itu fungsi semula jadi bagi otot-otot apabila melakukan aktiviti daya tahan dan kekuatan otot. Di sini kekerapan latihan penting untuk daya tahan otot dan kekuatan otot, terutamanya berapa kali. Yang dicadangkan di sini adalah 3 kali seminggu. Lakukan latihan mengikut ulangan ataupun intensiti yang ditetapkan. Kita tak boleh paksa. Jika kita masa kesakitan, kita kena stop, berehat dan ulang semula. Okey, seterusnya, lain-lain aktiviti dalam gambar ini seperti oblique curl, iaitu juga melibatkan otot di bahagian perut, sisi perut, iaitu kita seperti bangkit tubi, tapi bila kita bangkit, kita menyilangkan ke kanan dan ke kiri. Tekan tubi suaian seperti cikgu dah nyata tadi, sama dengan tekan tubi. Otot yang untuk tingkatkan adalah otot tricep, tetapi kaedahnya untuk murid perempuan. Okey, seterusnya aktiviti lentik belakang berselang-seli tangan dan kaki. Ini kita melentikkan ataupun meledingkan belakang dengan menaikkan bahagian kaki dan bahagian kepala sambil kita menyilang perbuatan. Maksudnya bila tangan kanan kita angkat, kaki kanan kita turun dan kaki kiri kita naik dan sebaliknya secara bersilang. Okey. Dan di sebelah tepi ini adalah aktiviti jengkit kaki. Ini mudah saja, kita berdiri dalam keadaan postur yang tegak, tangan pegang pinggang dan kita jengkit dan tahan. Ini akan meningkatkan otot di bahagian betis, iaitu otot gastrocnemius. Dan di akhir sekali di bahagian bawah adalah aktiviti ringkuk separa. Ini ada dalam aktiviti segak daripada aktiviti tekan tubi. Kita naikkan badan kita. Dia kesannya sama seperti bangkit tubi, iaitu dia untuk kita meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot di bahagian abdomen ataupun di bahagian perut. Okay, jenis latihan yang dilakukan adalah khusus untuk otot. Ingat, semua latihan yang dibuat ini sebenarnya ada khusus untuk otot-otot tertentu. Seperti di bahagian kaki, kita ada quadricep, hamstring, gastrocnemius. Jadi, kita kena lihat aktiviti yang sesuai untuk tingkatkan otot-otot yang kita nak bagi mereka lebih kuat. Terutama bagi mereka yang menjadi atlet ataupun pemain dalam satu pasukan permainan tertentu. Khususnya bola sepak, sudah pasti kalau bola sepak kita mesti tingkatkan kekuatan ataupun daya tahan otot quadricep, hamstring dan juga gastrocnemius. Okey. Di sini mari kita sama-sama menonton aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.
Okey, dah selesai ya 5 aktiviti yang ditunjukkan yang murid dapat tonton di sini. Yang penting murid dah tahu apakah tujuan senaman atau aktiviti itu dilaksanakan, untuk otot apakah yang diberi penekanan untuk setiap senaman dan aktiviti tersebut. Dan yang kedua, kaedah ataupun teknik yang betul melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Itu semua perkara-perkara penting yang perlu diambil berat semasa ingin melakukan aktiviti bagi meningkatkan daya tahan otot dan kekuatan otot. Seterusnya, di akhir sekali, seperti biasa, murid-murid perlu melakukan ataupun melaksanakan tugasan. Okey, tugasan yang perlu dibuat kali ini adalah seperti biasa, murid-murid perlu menghantar video ringkas ya 20 hingga 30 saat atau gambar dua jenis perlakuan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot yang telah dipelajari dengan gaya dan teknik yang betul. Okay, murid boleh sesuaikan ruang aktiviti dengan perlakuan dengan mengutamakan aspek keselesaan dan keselamatan. Dan yang penting, penilaian skor akan diberi ke atas perlakuan tersebut yang berfokuskan kepada teknik yang betul ketika melaksanakan aktiviti. Okey, diharap murid-murid boleh mengetahui apakah kaedah yang betul untuk setiap aktiviti yang murid ingin laksanakan. Dan pastikan beberapa perkara sebelum melaksanakan aktiviti, murid-murid kena ingatkan perlu memanaskan badan. Dan pastikan aktiviti itu dijalankan dalam keadaan yang murid bersedia, tiada kesakitan di bahagian itu, dan ruang dan tempat yang sesuai. Okey, jadi itu saja daripada cikgu untuk pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu seterusnya. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.